Baik, insyaAllah kita sambung hari ini surat berapa ni? Surat 29 29 tajuk yang terakhir, ciri kenabian yang ke-9. Ciri kenabian yang ke-9. Ciri Nabi ada 9. Ciri yang ciri harus pada Nabi. Hari ini settle. Maknanya tajuk yang terakhir, tajuk kenabian yang terakhir. Okey, beriman kepada Rasul. Betul. Jadi ciri kenabian ataupun kerasulan yang ke-9 iaitu harus pada Nabi. Harus pada Nabi. Sebelum ni kita dah bincang 8 ciri kenabian. Meliputi 4+4+1. Jadi ciri yang terakhir hari ini harus. Sebelum daripada ini kita dah bincang 4 iaitu 4 ciri wujud, 4 ciri istihalah, dan hari ini kita akan habiskan hari ini yang terakhir iaitu ciri kita lengkapkan pendetailan musannif iaitu ciri harus bagi Nabi iaitu bersifat dengan i'ra' basyariyah, iaitu bersifat dengan ciri kemanusiaan yang ada pada manusia tetapi tidak mengurangkan darjat ataupun standard kenabian. Okey. Hari ini kita fokus isu. Ada 2-3 isu yang naqalkan oleh tuan guru kita. Isu berkaitan dengan Nabi Musa telur. Isu berkaitan dengan Nabi Ayub sakit sehingga berulat. Itu. Dan yang ketiga ada 3 isu, 3 kisah yang perlu kita sarinkan menggunakan ilmu usuluddin. Kisah yang ketiga ataupun isu ketiga, Nabi Yaqub alaihissalam buta. Adakah betul tawarikh ataupun sirah ataupun cerita yang kita dengar sebelum daripada ini? Ini yang mesti kita matching, mesti kita selarikan dengan ilmu akidah dengan ciri kenabian dan kerasulan yang ke-9 iaitu i'ra' basyariyah. Nabi bersifat dengan sifat basyariyah ataupun kemanusiaan tapi yang tidak mengurangkan darjat dia. Sebelum ni kita dah bincang kita dah bincang 4 ciri wujud, 4 ciri yang mesti ada pada Nabi iaitu benar. Benar, yang keduanya ialah amanah, yang ketiganya ialah tabligh, yang keempat fatanah. Itu ciri wujud. Dan ciri istihalah untuk lengkapkan 8 ciri, 4+4. Ciri istihalah ni apa dia? Wujud. Kalau benar itu ciri wujud, ciri yang mesti ada pada Rasul, pada semua nabi-nabi. Maka tak dusta itu ciri istihalah. Jadi ciri yang ada pada Nabi pertamanya benar. Yang kedua ialah tak dusta. Tak dusta juga ciri. Tak cuma ciri istihalah yang ada pada Nabi. Yang ketiganya amanah. Ciri amanah. Amanah itu dipanggil ciri wujud, ciri yang mesti ada pada Nabi iaitu amanah. Nabi ini bersifat dengan amanah, orang yang dipercayai, orang yang boleh dipercayai, yakni orang yang melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi juga bercirikan tak khianat. Jadi 4. Nabi bercirikan benar, Nabi bercirikan tak dusta, Nabi bercirikan amanah, Nabi bercirikan tak khianat. Dan 4, yang kelimanya ialah Nabi bercirikan tablighun.
iaitu penyampai. Nabi menyampaikan perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya sampaikan pada seluruh makhluk ataupun seluruh manusia. Dan Nabi berciri dengan tak menyembunyikan. Ciri yang keenam, tak menyembunyikan. Dan yang ketujuhnya adalah fatanah, iaitu ciri cerdik. Dan Nabi bercirikan tak bodoh. Itu 8. Komplit 8 ciri yang ada pada Nabi yang mesti kita pegang. Yang mesti kita i'tiqad. Yang mesti kita beriman. Yang mesti kita percaya dalam hati kita. Yang untuk nak menyempurnakan iman kita kepada Nabi. Dan ciri yang terakhir, iaitu ciri yang ke-9. Untuk melengkapkan 9 ciri kenabian yang ada pada seluruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Iaitu ciri ke-9 ialah ciri harus pada Nabi, iaitu Nabi boleh bercirikan, berperwatakan manusia yang tidak menjatuhkan standard kenabian dan kerasulan. Baik, kita sambung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'da. Jadi insyaAllah tuan-puan, seperti biasa setiap hari Sabtu jam lebih kurang 10 suku kita akan meneruskan rutin mingguan kita, iaitu pengajian secara online Kitab Paku Iman yang dianjurkan oleh rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, gen anak muda. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, terutamanya di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, direkodkan oleh Allah Ta'ala kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan inisiatif yang kita adakan ini. Baik, kita akan sambung muka surat 29 tumpuan dalam tajuk Tanbihun. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tanbih ini peringatan yang penting. Ulama ataupun musannif kita mengemukakan 3 isu yang ada kaitan langsung dengan ciri kenabian yang mesti kita i'tiqad, yang mesti kita pegang dalam hati kita, iaitu berperwatakan manusia yang tidak menjatuhkan image, menjatuhkan maruah dan menjatuhkan standard kenabian. Kalau sekiranya kita baca ataupun kita dengar maklumat yang mengatakan Nabi ini sekian-sekian, maklumat tersebut boleh menjatuhkan maruah dan standard kenabian, maka kita mesti takwil. Itu dia punya pegangan secara umum. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, sekejap saya nak cek takut tak. Okey. Tanbihun. Jaga-jaga. Tanbih ni makna dia macam biasalah. Tanbih ni satu peringatan bagi mereka yang lupa, mereka yang lalai tentang hukum, syariah. Jadi tanbihun hadza munabbihum liman ghafala. Itu tanbih. Tanbih ni diberi apa panggil apa, gaya bahasa tanbih ini. Biasanya ulama menggunakan tanbih untuk menyatakan bahawa isu yang dia akan bawakan ini, isu yang dia akan kemukakan ini merupakan isu yang penting yang mesti kita ambil perhatian. Sebab tu dia bawa dalam gaya bahasa tanbihun, perhatian, peringatan. Kenapa dia datangkan dengan word, dengan perkataan tanbih, untuk menjelaskan, menegaskan bahawa isu yang dia akan cerita ini adalah isu yang penting, yang ada kaitan langsung dengan akidah kita. Bukan isu yang remeh, bukan isu yang tak penting. Tidak. Sebab tu dia main tanbih. Jaga-jaga. Jangan terperdaya ataupun terpengaruh kita dengan tawarikh dan sejarah, ini cerita-cerita dan tafsir-tafsir Quran yang salah, yang menyebut cacat, cedera dan kekurangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini antara bahaya kita apabila kita tidak ada ilmu asas. Bahaya kita baca tafsir Quran, kita baca sejarah nabi-nabi, terkadang bercampur gaul
dengan sejarah tersebut bercampur dengan unsur-unsur tokoh tambah daripada cerita Israiliyat yang terkadang kita tak tahu fakta yang sebenar, maka kita akan ambil sepenuhnya, kita akan telan sepenuhnya tanpa kita saring terlebih dahulu maklumat cerita-cerita yang kita baca. Kenapa? Kerana kita tidak ada asas. Kita tidak ada asas tauhid, kita tidak ada asas fiqh, dan kita tidak ada asas tasawuf. Inilah ilmu asas untuk menyaring, untuk dijadikan sebagai filter. Kita kena saring terlebih dahulu maklumat-maklumat yang kita baca, sekiranya bercanggah dengan teras dengan akidah yang kita pegang, mesti kita takwil. Seperti mana contoh menyebut kecacatan, kecederaan dan kekurangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Seperti disebutkan Nabi Musa alaihi salam telur. Seperti menyebut Nabi Musa, menulis Nabi Musa di dalam tafsir Quran, di dalam kitab sejarah mengatakan, menisbahkan bahawa Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam seorang yang lidahnya tidak sempurna, lidahnya cacat, lidahnya cedera, lidahnya telur ataupun gagap. Setengah cerita mengatakan bahawa Nabi Musa gagap, setengah cerita mengatakan Nabi Musa telur ataupun pelat. Telur, pelat dan gagap. Telur, pelat dan gagap ini merupakan satu kekurangan yang tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi. Jangan kata pelat, telur, gagap ini kepada Nabi, tuan-puan. Kalaulah ada pada kita pun tetap dianggap kekurangan. Kan anak kita umur 3 tahun tak boleh cakap lagi, speech delay. Anak umur 4 tahun speech delay. Umur 5 tahun boleh bercakap, baru mula boleh bercakap, tetapi patah-patah perkataannya telur, tak jelas. Ataupun orang dewasa tetapi dia gagap. Kekurangan yang nyata walaupun nisbah kepada orang biasa. Apatah lagi kita nak nisbahkan kepada para nabi dan para rasul. Jauh, sangat jauh. Kenapa tuan-puan? Kerana orang biasa pun kalau ada pelak, gagak, telur ini pun dah dikatakan kekurangan, dah dikatakan kelemahan. Apatah lagi kita nak sandarkan kepada nabi. Sudah tentunya kekurangan, kecederaan yang boleh menjatuhkan standard Nabi apabila kita mengatakan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam lidahnya telur, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam lidahnya pelak, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam lidahnya gagap. Sehingga mana Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam sebelum dia berkeluar daripada rumahnya untuk berdakwah kepada Firaun, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan supaya membaca doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah, simpulkan, lancarkan simpulan di lidah, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kalaulah kita melihat, tuan-puan, kita melihat pentafsiran yang benar, sebenarnya Nabi Isa, dia dah cerita, saya cerita awal tuan-puan, ulama kita ataupun tuan guru kita akan cerita di depan itu, tapi saya cerita lebih awal. Sekejap lagi kita baca saja tanpa kita detailkan. Saya akan detailkan awal. Sebenarnya tuan-puan, adakah betul lidah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam ini pelak? Adakah betul lidah Nabi Musa alaihi salam ini cedera disebabkan ceritanya semasa dia bayi? Allah Subhanahu wa taala Tidak tuan-puan, ada gangguan sikit. Gangguan sikit. Biasalah puasa baru ni kan. Biasa tu boleh minum air. Jadi hari ni tak boleh minum air. Dia suara dia tu dia tak berapa nak lancar lah. Gelmuk apa panggil.
Baik, kita sambung balik. Isu tentang Nabi Musa, lidah Nabi Musa cacat, lidah Nabi Musa cedera. Baik. Yang pertamanya, isu yang mengatakan lidah Nabi Musa alaihissalatu wassalam cacat dan cedera. Punca cacat dan cedera ini ada kisah. Semasa Nabi Musa alaihissalam, semasa Nabi Musa alaihissalam kecil, lalu Allah Ta'ala menghidangkan kepada Nabi Musa alaihissalam ini beberapa makanan. Ini berbeza mengikut riwayat. Ada yang riwayat mengatakan Nabi Musa dihidangkan susu, dihidangkan air putih, dihidangkan bara api. Kemudian Namrud ataupun Fir'aun nak uji adakah dia ini bakal akan menjadi rasul ataupun dia kanak-kanak biasa. Kalaulah dia daripada kecil lagi cerdik, dia ambil air, dia tak ambil bara api, bermakna dia pintar. Kanak-kanak ini pintar, bakal akan menjadi penhalang kepada kerajaan Fir'aun. Maka kita kena bunuh kanak-kanak lelaki kecil ini, akan dibunuh. Memang zaman Fir'aun tu, dia akan bunuh kanak-kanak kecil kerana orang panggil peramal dia meramalkan bahawa ada kanak-kanak kecil yang akan bangkit untuk melawan kerajaan Fir'aun, untuk meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Maka sebab itulah dia kumpul anak-anak lelaki kecil, pada zaman dia akan bunuh. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam dia uji. Bagaimana cara dia uji? Dia itu dihidangkan makanan dan bara api. Lalu Nabi Musa alaihissalam semasa dia kecil ni, dia nak ambil makanan, lalu ditempis oleh malaikat sehingga dia ambil bara api, dia makan dalam mulut dia. Inilah kisah yang mengakibatkan cederanya lidah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sehingga dia besar, sehingga dia menjadi nabi. Mulut dia, lidah dia cedera sehingga dia kurang fasih. Inilah cerita-cerita Israiliyat yang tambahan untuk menjatuhkan standard kenabian. Yang sebenarnya tuan-puan yang kita mesti pegang, Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak pelak. Nabi Musa tidak telur. Nabi Musa tidak gagap. Nabi Musa tidak cedera lidahnya walaupun makan bara api. Ulama menyatakan Allah Ta'ala jaga Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalaulah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam boleh dijaga oleh Allah Ta'ala, dihumban ke dalam api raksasa gergasi. Api gergasi, api raksasa, seorak bulu pun tak hangus. Diletakkan dalam api yang marak. Apatah lagi Nabi Musa hanya makan bara api. Takkanlah Allah tak boleh nak jaga daripada terjejas, daripada terkesan. Ini antara jawapan para ulama. Nabi Musa tidak terjejas dan tidak terkesan lidahnya dengan sebab dia makan bara api. Dan ulama menjawab, Allah Ta'ala turunkan doa, Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bukan kerana Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam lidahnya pelak, bukan kerana Nabi Musa alaihi salam gagap, tetapi Allah nak suruh supaya Nabi Musa lebih fasih. Nabi Musa dah fasih, tetapi Allah Ta'ala nak suruh lebih fasih lagi. Maka bacalah doa ini. Ini boleh ditengok di dalam kitab-kitab akidah. Baik, kita baca apa yang disebut oleh Tuan Guru kita. Seperti disebut Nabi Musa alaihissalatu wassalam telur. Menyebut, yang kata telur ni apa? Ni badal dia. Sebut huruf tidak betul. Ni telur macam kita lah tuan-puan. Kita pun pelak juga. Kadang-kadang sebut Quran tak tepat. Tu panggil telur, pelak Quran. Tak sebut tepat. Orang kata qaf, qa, waqa, dia main waqa. Itu dah cantik dah bagi kita, sebenarnya tak tepat lagi. Itu bukan, itu pelik biasa, ini pelik teruk lah. Sebut huruf tidak betul. Ini pelik teruk, sebut huruf tak betul. Kita ni yang biasa, kita ni macam kita ni panggil sebut huruf tak tepat. Itu pelik kita, pelik biasa je. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bukan Rahim. Yang itu pun pelak juga dinamakan. Tapi orang panggil biasa sajalah.
Tak tepat. Yang ni pelak yang teruk, nama dia ialah sebut huruf tidak betul. Nabi Ayub alaihi wassalatu wassalam sakit cabuk. Ada isu yang kedua. Kisah yang kedua, iaitu mengatakan Nabi Ayub sakit cabuk. Apa dia cabuk? Badal. Berulat kepala. Nabi Ayub alaihissalam wassalam ini, kepalanya berulat. Sakit ni, tuan-puan, sehingga mengeluarkan ulat dia ini, sehingga mengeluarkan ulat dalam kepala dia. Bau pula busuk. Adakah layak seorang Nabi, sakit yang Allah berikan kepada dia, sehingga berulat kepala dia dan berbau busuk dan orang tak nak masuk dekat pun? Itu tidak layak pada seorang Nabi. Kalau kita ni tak apalah. Orang biasa ni sakit teruk pun tak apa. Dia bukan Nabi, dia manusia biasa saja. Tapi kalau Nabi sakit teruk, dia sehingga orang lari, orang nak masuk dekat pun tak nak, anak isteri pun lari, itu bukan. Itu Allah Ta'ala jaga. Itu boleh menjatuhkan maruah dia, boleh menjatuhkan standard kenabian. Tidak, dia sakit tapi sakit biasa saja. Sakit demam biasa saja. Kalau berkudih biasa saja, tak akan jatuhkan standard dia. Dan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub buta. Nisbah Nabi Yaqub buta. Sebenarnya dalam tafsir yang sebenar, bukan buta. Sebenarnya kelabu sahaja. Kerana dia menangis banyak sehingga mata dia tak berapa nampak. Bukan buta terus. Macam Nabi Ayub, sakit tapi sakit yang tidak mengurangkan darjat kenabian dan kerasulan. Sakit biasa saja. Maka orang yang berkata yang demikian itu, berkata Nabi Musa telur pelek gagah, berkata Nabi Ayub sakit sehingga berulat di kepalanya, mengatakan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub buta. Orang yang berkata yang demikian itu ialah orang yang Allah Ta'ala laknat akan mereka itu. Laknat ni makna kutuk. Allah Ta'ala laknat, Allah jauh daripada rahmat Allah. Itu makna laknat. Allah murka, Allah kutuk, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah laknat? Kerana menyakiti Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kerana kata ni sebuah benda kekurangan pada Nabi itu boleh menyakiti Nabi. Dan menyakiti Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kata menyakiti Nabi, tuan-puan. Menyakiti kita sama kita pun haram, dosa besar. Mengumpat boleh menyakiti. Dusta boleh menyakiti. Batu api, adu domba boleh menyakiti. Hina boleh menyakiti. Kalaulah menghina sesama kita, sama kita ni, orang biasa kita ni, pun dah jadi haram. Mengumpat boleh menyakiti, berdusta boleh menyakiti, pun haram, dosa besar. Apatah lagi kita menyakiti orang yang mulia, orang yang standard tinggi, seperti Nabi-Nabi. Menyakiti ibu bapa kita haram, dosa besar. Dan apatah lagi kita menyakiti orang yang paling tinggi darjat, iaitu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, lagilah menjadi kesalahan. Mana dalil yang kata dilarang Allah Ta'ala murka orang menyakiti Nabi? Kerana menyakiti Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sebab itu laknat. Firmanullah Ta'ala, Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Artinya bahawasanya segala mereka yang menyakiti mereka itu akan Allah Ta'ala dan akan Rasulnya, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya melaknat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala pada dunia dan akhirat. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga lebih-lebih lagi di akhirat. Dan menyediakan oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu, orang menyakiti Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu, akan azab seksa yang sangat hina. Dan jika datang nas Quran. Baik. Ini fakta. Ia mengatakan haram menyakiti para Nabi dan Rasul, sehingga Allah Ta'ala mengancam kita dengan ancaman azab yang seksa.
Baik, macam mana pula sekiranya kita melihat ada nas, ada fakta daripada Quran dan hadis, zahirnya Nabi mempunyai kekurangan. Ini cara dalam mazhab kita, kalau bertemu dengan ayat ataupun nas, zahirnya nampak Nabi kekurangan, Nabi macam cacat, Nabi cedera, mesti takwil. Kenapa kena takwil? Kerana bercanggah dengan fakta yang sebenar, bercanggah dengan fakta yang menjadi kepercayaan kepada kita, yang menjadi salah satu teras dalam sistem kepercayaan terhadap kenabian, iaitu Nabi bersifat dengan perangai manusia yang tidak menjatuhkan maruahnya. Apabila dah ada kita melihat karakter, perangai, tingkah laku Nabi yang boleh menjatuhkan maruah menjatuhkan standard kenabian, mesti kita takwil. Kalaulah bertemu dengan ayat zahirnya begitu. Dan jika datang nas, yakni fakta Quran atau hadis, yang zahirnya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ada cacat cedera, wajib ditakwilnya, ditakwil nas, Quran dan hadis itu. Maka Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub bukan buta, hanya kelabu mata jua. Bukan buta, hanya kelabu. Hanya kelabu mata saja. Dan Nabi Ayub bukan cabuk, bukan buruk kepala, bolak kepala, hanya jadi kudis sedikit saja, sedikit jua. Berkata Syekh Al-Marzuqi di dalam Aqidatul Awam, wa jaizu fi haqqihin min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Idafah sifat lil mausuf, idafah sifat kepada mausuf. Artinya, dan yang harus pada zat mereka itu, yakni ciri yang harus ada pada diri para nabi dan rasul-rasul itu, bertukar, silih berganti di dalam sifat, yakni karakter, yakni ciri kemanusiaan yang tiada jadi kekurangan. Ka khafifil maradi, seperti sakit yang ringan, sakit yang biasa saja, bukan sakit yang teruk. Kalau sakit yang teruk itu tidak ada, tidak dinisbahkan kepada nabi. Habis. Bermula dalil harus bagi mereka itu i'ra' basyariyah. Bermula dalil harus bagi mereka itu i'ra' basyariyah. I'ra' basyariyah ni apa nama ini, sifat kemanusiaan lah. Basyariyah tu kemanusiaan. I'ra' tu Arab, berasal daripada Arab. Arab ni dia panggil apa? Silih berganti. Sifat kemanusiaan yang sentiasa bertukar ganti. Demam, sihat, orang panggil pesedih, kecewa, sakit. Itu dia panggil sifat ciri-ciri yang ada pada kemanusiaan. Juga ada pada Nabi, tapi dia tidak menjatuhkan standard dia lah. Dia tidak akan sampai kepada teruk, sakit yang tidak teruk. Sebab apa? Sebab dia sempurna. Dia Nabi-Nabi ni dia kamil, dia sempurna. Mana? Bermula dalil harus bagi mereka itu i'ra' basyariah. Dalil ni penuntut. Sifat harus dilihat oleh orang yang semasa dengan mereka itu ada begitu pada mereka itu. Dalilnya dilihat oleh orang hidup sezaman dengan Nabi. Mereka melihat bagaimana perawatakan Nabi. Mereka melihat bagaimana karakter Nabi. Mereka melihat mana ciri-ciri manusia yang ada pada Nabi. Nabi tidur, Nabi tidur, Nabi berkahwin, Nabi suka, Nabi happy, Nabi sedih, Nabi sakit. Itu dipanggil ciri-ciri manusia yang ada pada Nabi, yang mereka hidup, mereka melihat, mereka yang hidup sesama dengan Nabi melihat. Itu. Dan sampai kepada kita khabar mutawatir. Sampai kepada kita, walaupun kita tak pernah tengok Nabi demam, kita tak pernah tengok Nabi sakit, kita tak pernah tengok Nabi, tetapi yang sampai cerita ini khabar mutawatir. Khabar ini orang yang menceritakan secara tawatir, secara turun menurun, secara networking. Tidak ada orang yang tidak ada satu tak boleh nak mengatakan pembohongan. Kenapa? Kerana semua orang meriwayatkan benda yang sama. Itu dipanggil khabar mutawatir. Lagi kepercayaan dan ijma' muslimin, lagi boleh dipercayai khabar yang mutawatir itu. Khabar yang mutawatir, yang riwayat secara mutawatir, lagi dipercayai dan ijma' muslimin, dan sepakat seluruh muslimin. Baik, tanbihun terakhir sebelum masuk
tajuk baru. Kita penutup kepada tajuk beriman kepada Nabi. Beriman kepada Nabi. Ini penutup dia. Tanbihun. Dah 3 isu berkaitan dengan isu yang melibatkan soal menisbahkan kepada Nabi, menyebabkan nisbah apa? Nisbah kekurangan, kecederaan kepada Nabi. Maka itu tidak benar. Yang benarnya ialah Nabi hanyalah sakit sekadar biasa saja, tidak menyebabkan Nabi sakit teruk. Isu pertamanya ialah Nabi Musa telur, isu kedua Nabi Ayub sakit berulak, dan isu ketiganya Nabi Isa buta. Nabi Yaqub buta. Baik, ini last sekali. Ini pun banyak tuan-puan yang kita belajar sejarah. Kalau kita tidak ada ilmu ini, menyebabkan kita akan percaya bulat-bulat kepada sejarah. Apa dia? Kita belajar sejarah, Nabi kalah dalam beberapa siri peperangan yang Nabi ikuti, Nabi sertai. Ada yang Nabi menang dan ada yang Nabi kalah. Menang disebut kepada Nabi, kalah juga disebut kepada Nabi. Kalau Nabi kalah perang, maka kalah itu kekurangan. Dan dia bercanggah dengan fakta yang sebenar. Kita kena tahu kalah itu apa dia. Kita kena tahu definisi kalah itu apa dia. Sebab kita nak nisbah kepada Nabi. Kalau nisbah kepada Nabi benda yang tak benar, tak berbetulan dengan definisi sebenar, maka dianggap itu bukan fakta yang sebenar. Bahkan kita telah mereka cipta perkara yang boleh menyakiti Nabi kerana menisbahkan kalah kepada Nabi, sedangkan Nabi tidak pernah kalah. Semua peperangan yang disertai oleh Nabi, Nabi tidak pernah kalah walaupun satu peperangan. Secara fizikal sahaja kita lihat ramai orang Islam meninggal. Bukan bermakna apabila majoriti orang Islam ramai meninggal dibunuh oleh musyrikin Mekah, bermakna kita buat conclusion siri peperangan itu dianggap kalah. Tidak. Itu bukan result, itu bukan kesimpulan yang kita boleh buat. Kalah menang, definisinya ialah terhasil apa tujuan, apa matlamat orang kafir Mekah berperang dengan Nabi. Antara matlamatnya ialah tuan-puan 2 benda. Ingat, 2 benda ini menjadi tujuan besar. Orang kafir, dia menyertai peperangan, menetan Nabi dan menetan sahabat-sahabat Nabi. Pertamanya ialah mereka ingin menakluki kota Mekah. Yang keduanya ialah mereka ingin menangkap dan membunuh Nabi. Kenapa? Kerana tokoh yang membawa ataupun tokoh bagi mereka, orang penting yang menggugat dakwah mereka ataupun orang yang menggugat perpaduan musyrikin Mekah, bagi mereka ialah Nabi. Nabi merupakan satu ancaman kepada mereka. Nabi membawa satu ajaran baru bagi mereka yang boleh menggugat perpaduan masyarakat mereka, yang boleh berpecah belah di antara keluarga mereka disebabkan oleh ajaran Islam yang Nabi bawa. Maka keputusan yang mereka buat, bahawasanya Nabi ini mesti ditamatkan riwayat. Untuk nak menjaga kestabilan perpaduan masyarakat Mekah, maka mereka cuba untuk tangkap Nabi, cuba untuk bunuh Nabi dalam setiap siri peperangan yang mereka sertai. Dan keduanya tuan-puan, mereka cuba untuk mengambil alih, mereka cuba untuk menakluki kota Mekah. Setelah kota Mekah ini berjaya ditakbir oleh Nabi. Begitu juga di Madinah. Tetapi kita cerita dulu contoh di Mekah. Mereka nak ambil balik kerajaan ataupun mereka nak ambil wilayah yang ditakluki oleh Nabi dan para sahabat. Tetapi kedua-dua tidak berjaya. Sama ada dalam siri peperangan pertama, peperangan Badar, dan yang kedua peperangan Uhud, walaupun berlaku secara teknikalnya peperangan Uhud, berlaku pelanggaran arahan. Sahabat Nabi meninggalkan arahan yang diarahkan oleh Nabi dari segi strateginya ataupun dari segi strateginya, menyebabkan berlakunya ramai sahabat Nabi terbunuh. Tetapi bukan bermakna Nabi kalah. Kenapa tuan-puan? Kerana tempat itu tidak berjaya ditakluki oleh musyrikin Mekah. Dan Nabi tidak berjaya ditangkap oleh musyrikin Mekah. Bermakna tujuan dan target mereka menyertai perang tidak berjaya. Bermakna tidak boleh kita nak nisbahkan kepada musyrikin Mekah menang dalam peperangan Uhud. Tidak boleh. Ini isu dia. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Tanbihun. Ay hadza munabbihun liman ghafala. Ini satu peringatan bagi mereka yang lupa dan lalai tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala.
Sama je tuan-puan. Kalau jumpa tanbihun, menunjukkan bahawa hukum ataupun isu yang musannif nak bincang ini sangat penting. Sehingga dibawa satu ayat tanbihun. Ini satu peringatan. Perhatian. Itu. Barang siapa i'tiqad, yang percaya di hati atau pegang di hati, atau berkata dengan mulut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalah peran. Allah tu mana kalah? Allah. Kalah peran. Seperti ia berkata, seseorang itu berkata perkara Allah. Perkara Allah. Jadi perkara kalah dan menang itu perkara biasa. Nabi Muhammad pun ada juga kalah peran. Seperti peran Uhud. Maka orang yang berkata yang demikian itu pembohong. Yang pendusta. Dia ni sebah kepada Nabi. Tak betul. Itu bagi pembohong. Kata Nabi kalah peran dalam Uhud. Sebenarnya, pembohong ni apa? Ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Menceritakan sesuatu benda yang tidak betul dengan realiti yang sebenar. Realiti yang sebenarnya bukan Nabi kalah. Dia mengatakan Nabi kalah. Dia tak tahu definisi kalah. Apabila tak tahu definisi kalah, mudah-mudah dia kata Nabi kalah. Nabi berundur untuk mencari strategi baru daripada Bukit Uhud. Apabila Bukit Uhud, tempat yang lokasi yang strategik, yang Nabi tempatkan pemanah, Nabi tempatkan anggota pemanah. Tiba-tiba anggota pemanah itu turun daripada Bukit Uhud, meninggalkan Bukit Uhud. Mereka menyangkakan bahawa peperangan sudah selesai. Maka kita turun ke bawah. Sedangkan peperangan masih belum selesai. Apabila turun saja, apabila anggota pemanah yang diarahkan oleh Nabi supaya jaga Bukit Uhud, mereka tinggalkan. Maka lokasi tersebut, lokasi yang terstrategi itu diambil alih oleh musyrikin Mekah. Menyebabkan mereka dapat kawasan ataupun kawasan strategi, menyebabkan mereka berjaya untuk membunuh ramai sahabat-sahabat Nabi. Bukan bermakna sahabat Nabi mereka berjaya tawan dan Nabi juga mereka berjaya tawan. Tidak, mereka tidak berjaya menawan Nabi dan Nabi mengundur itu. Para ulama menyatakan Nabi cuba untuk mengatur strategi baru, bukan bermakna Nabi berserenda. Bukan bermakna Nabi serenda, Nabi mengaku kalah, Nabi menyerah. Tidak, Nabi tidak menyerah, kalah. Ini tidak boleh. Ini sebab kepada Nabi kalah. Baik. Seperti perang Uhud, maka orang yang berkata yang demikian itu pembohong. Jadi kafir murtad wal'iyazubillah. Kenapa jadi kafir murtad? Kerana menghina, melekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib ia orang berkata taubah, mengucap 2 kalimah syahadat, kembali kepada Islam. Dan jadi kafir orang berkata Nabi pun lari, ataupun Nabi berselindung di belakang sahabat. Ini jadi kafir, bukan jadi haram saja. Ini disebut juga dalam kitab Arab. Ini tuan guru kita dinaqal daripada kitab Arab, kitab Syekh Syarqawi ala Tahrir. Ada jelas dalam kitab Arab sebut. Sesiapa yang mengatakan Nabi lari daripada medan perang, sesiapa yang kata Nabi berselindung di sebalik sahabat, ini bahaya perkataan ini. Boleh menyebabkan dia kafir murtad wal'iyazubillah. Atau berkata Nabi lari menyorok. Nabi lari menyorok. Jadi masa Nabi hijrah tu, Nabi lari bersama dengan Abu Bakar, menyorok di Gua Sur. Menyorok di Gua Sur. Ini pun bahaya tuan-puan. Semua itu arahan Allah Ta'ala. Nabi tak takut. Nabi tak takut walaupun sedikit. Nabi tak takut dia dibunuh. Nabi seorang yang berani, yang sempurna. Tetapi Nabi mengikut plot cerita yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembunyinya di lokasi Gua Sur. Itu arahan Allah Taala, bukan kerana Nabi takut. Ini semuanya adalah rahsia yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi dia seorang pemberani. Kita yang penakut tuan-tuan, Nabi dia berani. Nabi berani sempurna. Kita berani juga tapi tak sempurna. Nabi dia tidak ada sifat pengecut dan tidak ada sifat penakut.
Kalau ada sifat penakut, kalau ada sifat pengecut, itu bukan Nabi, tuan-tuan. Mudah nak kenal. Itu bukan Nabi. Kalau Nabi pun lari main perang, takut dia terbunuh, itu bukan Nabi. Kerana Nabi ni dia handal, dia kemahiran tinggi, dan dia juga seorang berani. Dia tak takut, dia gentar. Dia tak gentar, dia tak takut. Maka, siapa yang kata Nabi lari, siapa yang kata Nabi berselindung di belakang sahabat, sebenarnya sahabat yang wajib melindungi Nabi daripada serangan anak panah. Sebab itulah kalau kita perhati dalam sirah, sahabat ini akan berebut. Dan ada sahabat ditugaskan untuk melindungi Nabi. Kenapa? Menjadi kewajipan kepada sahabat supaya melindungi Nabi daripada serangan-serangan, daripada anak-anak panah. Maka sahabat ini akan cuba mengcover Nabi, cuba melindungi tubuh badan Nabi. Bukan bermakna Nabi menyorot di belakang sahabat, tapi menjadi kewajipan kepada para sahabat untuk melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kena clearkan fakta yang sebenar. Jangan kata apabila sahabat Nabi berada dikelilingi oleh sahabat untuk mengelak daripada serangan anak-anak panah, daripada menusuk badan Nabi, tiba-tiba kita ni sebuah Nabi yang menyorok di belakang sahabat. Tidak betul dan tidak benar. Ini membawa kepada pembohongan kepada Nabi, dan boleh menyebabkan terungkainya akidah kita kepada Nabi, wal'iyazubillahi min zalik. Yang sebenar, sahabat menjadi kewajipan kepada sahabat untuk melindungi tubuh badan Nabi daripada serangan anak panah. Dan apa lagi? Atau mengatakan Nabi lari menyorok ketika mana berlakunya peristiwa hijrah Nabi bersama Abu Bakar, melari di Gua Sur, juga nisbah kepada Nabi, boleh menyebabkan murtad wal'iyazubillah. Ataupun yang ketiga, Nabi berselindung di belakang. Yang ketiga apa? Tak ada, dua je. Maka jadi kafir murtad orang yang berkata demikian itu. Demikian mana? Berkata Nabi lari, atau Nabi berselindung di belakang sahabat, atau Nabi lari menyorok ketika berlakunya peristiwa hijrah. Demikian itu, na'udzubillahi min zalik. Soalun, masuk tajuk baru topan, dah nak habis dah kita. Soalun, apa erti percaya dengan hari akhirat? Lepas hari akhirat, qada dan qadar. Lepas tu, habislah kitab kita. Dalam 3 helai lagi, insyaAllah kita khatam. 3 helai saja lagi. Dalam 2 minggu saja lagi, tumpana. 2 kali kita khatam. InsyaAllah, tuan-puan, kita akan sambung minggu depan. Soalum, ada 2 berbaki lagi. 2 teras. Dalam sistem kepercayaan terhadap ketuhanan ini ada 2 teras lagi, atau 2 rukun lagi, ataupun 2 paksi lagi, ataupun 2 pilar lagi. Jadi sistem kepercayaan kita kepada Tuhan itu apa? Dia panggil belief system ini. Dia berteraskan 6. Berteraskan 6. 5, 6. Jadi 6 ini dia panggil teras kepercayaan kepada Tuhan. Teras yang paling asas, percaya kepada Allah. 6 ciri dia. Ada 13 ciri. Itu ciri asas percaya kepada Allah. Teras yang kedua, percaya kepada malaikat. Teras yang ketiga, percaya kepada kitab. Teras yang keempat, percaya kepada kerasulan kenabian. Ada 9. Teras yang kelima, percaya kepada hari akhirat. InsyaAllah bulan depan, minggu depan. Dan teras yang terakhir, iaitu percaya kepada qada dan percaya kepada qadar. Sempurnakan 5 teras itu, tuan-tuan. Basicnya insyaAllah sempurnalah akidah kita. Perfectlah akidah kita. Jaga akidah kita. Jaga akidah anak isteri kita. Jaga akidah keluarga kita. Jaga akidah masyarakat kita. InsyaAllah, tuan-tuan. Selamatkan diri kita daripada azab neraka. Selamatkan akidah kita daripada, selamatkan akidah anak isteri kita daripada azab neraka. Dan selamatkan akidah keluarga kita, supaya mereka tidak terhumban daripada neraka. Ini penting, tuan-tuan. Bukan remeh-temeh, bukan benda-benda biasa. Ini benda besar dalam kehidupan kita. Benda yang besar dalam kehidupan kita ialah akidah. Barulah yang keduanya asisten syariah. Barulah kita belajar fiqah, barulah kita belajar tasawuf untuk jaga pahala fiqah. Tetapi terasnya berada pada mana, tuan-puan? Terasnya berada pada akidah. Sebab itu kita kena kempen, kita kena market, supaya nak bantu diri kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, mereka juga selamat seperti kita. Kita orang yang dah nampak, orang yang Allah berikan hidayah, Allah berikan mata hati, kita nampak sebenarnya di sana.
Tempat yang kita nak pergi, kita dah nampak mata hati kita, walaupun zahir kita tak nampak. Tempat yang kita bakal akan ke sana. Tempat yang kita bakal akan tinggalkan tempat ini. Dunia kita akan tinggal, nak pergi ke sana. Kita nampak apa persiapan dia? Persiapan dia ialah kena ada akidah. Kena persempurnakan akidah. Kerana akidah inilah terhasilnya pahala. Tetapi kalaulah ibadat saja cantik, akidah dia tak sempurna, akidah dia tak sahih, maka tidak ada apa maknanya tuan-puan. Itulah kita, tuan guru kita selalu sebut, tuan guru dulu ni tuan-puan dia sangat jujur, sangat amanah dengan ilmu, sangat sayang kepada umat dia, sematilah Nabi sayang kepada umat, maka dia akan cuba untuk kempen, akan cuba ukur marketing sedaya upaya mungkin untuk selamatkan masyarakat daripada dihumban ke dalam neraka. Maka nak selamat masyarakat, selamatlah akidah mereka. Bukan banyak pun tuan-puan, hanyalah 6 terah sahaja. Bukan banyak pun, hanyalah 13 ciri saja kita belajar. 13 ciri ketuhanan kita belajar. Lepas tu 9 ciri kerasulan yang kita dah siap hari ni. Dan insya-Allah berbaki 2 lagi tak panjang pun, 2 lagi simple sahaja. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan kita. Wan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Hafiz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semua kepada pihak penganjur yang menyediakan platform kita ataupun menyediakan pengajian untuk sama-sama dapat tumpan manfaat ilmu dan juga sama-sama untuk kita memeriahkan ilmu, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, terutama pada bulan Ramadan, tuan-puan. Bulan Ramadan datangnya gesaan, datangnya tawaran sunat, memperbanyakkan majlis ilmu. Walaupun majlis ilmu itu wajib, tapi kita dapat 2 pahala tambahan, itu pahala sunat. Pahala sunat satu lagi datangnya Ramadan, kita dapat pahala wajib kerana kita belajar ilmu basic, kita belajar ilmu fardu ain, ilmu wajib, kita dapat pahala wajib. Satu lagi Allah berikan pahala ke pemurahnya Allah beri pahala sunat. Kenapa? Kerana datangnya Ramadan, sunat kita menghadirkan ke majlis ilmu. Jangan silap faham. Jangan kata, oh rupanya mengaji sunat saja bukan wajib. Bukan. Maksud dianya kalau kita pergi majlis itu majlis wajib, kita dapat pahala sunat satu lagi. Pahala wajib dapat, pahala sunat dapat. 2 pakej kita tapau, dua-dua. Pakej wajib kita dapat, pakej sunat kita dapat. Inilah tanda pemurahnya Allah Subhanahu wa taala sempurna Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak. Selamat berpuasa semua. Insya-Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Taala untuk meneruskan berbaki Ramadan. Lebih kurang ada lagi 20 berapa hari lagi? 25 hari ya. Hari ni hari yang kelima, kita berbaki 24 hari lagi. Kadang-kadang kita tak cukup 30 hari, 25 hari ataupun 24 hari. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk ganda dan lipatkan usaha kita. Jangan maintain tapi ganda. Ganda apa saja, sedekah ganda, baca Quran ganda, sembahyang sunat ganda, mengaji ganda, telaah ganda. Jangan maintain. Maintain bagus, tapi Ramadan ini sebulan saja tak untuk masa untuk kita ganda. Walaupun sedikit gandaan kita tak apa. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan pahala yang lumayan dengan sebab gandaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min al ulama al 'amilin waj'alna min al mukhlisin. Allahumma arzuqna min lailatul qadri li hadhihi as-sanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Double tap Joe. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, insya-Allah kita jumpa lagi.